Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid Ustaz sekalian? Ustaz harap semuanya sehat-sehat belaka. Baik, pada hari ini, hari Jumaat, moga Allah rahmati kita semua. Moga Allah limpahkan rahmat, berkati hidup kita semua pada hari Jumaat dan hari-hari yang lainnya. Moga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelum ini. Dan moga hari esok akan lebih baik daripada hari kita pada hari ini. Hari ini, hari Jumaat, kita akan belajar pada tajuk akidah, pada tajuk ibadah, iaitu muka surat 114 pada buku teks tahun 4, Mari Bersuci. Baik, mari bersuci. Bila kamu dengar perkataan mari bersuci, apa yang ada dalam kepala kamu? Suci. Suci ini maksudnya apa? Adakah suci ini maksudnya bersih? Ya. Dan orang selalu kaitkan suci ini dengan warna putih ataupun permukaan yang bersih. Baik, mari bersuci pada tajuk ini kita akan mengenali apa itu najis. Pernah dengar najis, betul? Perkataan najis atau perkataan lainnya tahi. Macam-macam jenis najis lagi kita akan belajar di dalam tajuk ini. Baik, baca dan fahami. Muka surat 114 buku teks tahun 4. Dialog 1. Tengok Tok, Hafiz terpijak tahi. Ini Hafiz. Atuk dia jawab, nombor 2. Itulah kalau tidak berhati-hati. Kan dah terpijak najis? Nombor 3. Apakah erti najis, Tok? Nombor 4. Najis ialah semua benda kotoran yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Nombor 5. Oh, baru Fatah tahu. Jadi, daripada dialog yang Ustaz baca tadi, kamu dah dapat apa maksud najis? Kita ulang semula dialog tadi. Nombor 1. Fatah sebut, tengok Tok, Hafiz terpijak tahi. Tok dia jawab, itulah kalau tidak berhati-hati. Kan dah terpijak najis? Nombor 3. Fatah sebut, apakah arti najis, Tok? Nombor 4. Tok dia menjawab, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Fatah jawab, oh, baru Fatah tahu. Daripada perbualan tadi, kamu dah tahu apa maksud najis. Najis bermaksud semua benda kotor yang menghalang kamu daripada sah solat. Ingat, benda kotor itu najis bukan sekadar tahi. Bukan tahi sahaja. Ada benda-benda yang lain selain daripada tahi. Antaranya yang disebut dalam dialog tadi ialah darah. Darah juga dikira sebagai najis. Baik, kita lihat muka surat seterusnya 115. Jenis-jenis najis. Baik, jenis-jenis najis. Najis ada 3 jenis. Kita pergi kepada jenis najis yang paling ringan, iaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah bermaksud air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksud di sini najis mukhaffafah sangat spesifik. Najis mukhaffafah ini ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Ustaz, kalau kanak-kanak perempuan macam mana? Dia bukan najis mukhaffafah. Dia jadi najis lain. Kita akan pergi kepada najis yang lain nanti. Kita pergi najis mukhaffafah dulu. Dia dikira najis mukhaffafah kalau air kencing itu ialah kanak-kanak lelaki yang umurnya berapa?
umur dia mestilah 2 tahun ke bawah. Ustaz, kalau kanak-kanak lelaki tu umur dah 3 tahun, dia bukan lagi najis mukhaffafah. Yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya. Ustaz, kalau dia kanak-kanak lelaki tetapi umurnya masih 2 tahun ke bawah, tapi dia dah start makan benda lain, dia minum susu ibu dan dia makan biskut, dia makan benda lain, dia sudah tidak dikira najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni mesti ada 3 ciri ini. Mesti kanak-kanak lelaki yang umurnya 2 tahun ke bawah, yang hanya minum susu ibu. Kalau dia dah minum susu ibu, campur makan dengan bubur, campur makan, dia tidak lagi dikira najis mukhaffafah. Okey, jelas? Mukhaffafah. Kita pergi kepada najis yang tingkatan yang kedua, yang tinggi sikit, yang sederhana najis. Oh, sederhana najis. Betul ke? Okey, kita pergi kepada mutawassithah. Sebut semula dengan ustaz. Mutawassithah. 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 Baik. Apa maksud najis mutawassithah? Najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Bermaksud semua jenis najis dalam dunia ini kecuali najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Okey, tai. Bergantung kepada tai apa? Dia dikira najis mutawassithah. Tapi kalau dia kepada najis anjing atau babi, dia dah jadi najis lah lain. Baik. Ingat, najis mutawassithah ni paling senang nak ingat. Apa najis mutawassithah? Najis mutawassithah ialah najis selain daripada najis mukhaffafah tadi, yang hanya air kencing lelaki, air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun dan hanya minum susu ibu. Dan juga najis mughallazah. Selain daripada 2 najis ni, dia semua kategori najis mutawassithah. Baik, najis ini apa contoh dia? Oh, air kencing kita, tahi, darah, itu adalah najis mutawassithah. Ustaz, tai ayam, mutawassithah. Ustaz, tai lembu, mutawassithah. Ustaz, tai adik saya mutawassithah. Ingat, adik walaupun adik lelaki bawah 2 tahun minum susu ibu. Sebab dalam sini disebut najis mukhaffafah hanyalah air kencing, bukan tai. Okey, boleh faham? Baik, seterusnya kita pergi kepada najis mughallazah. Okey, apa itu najis mughallazah? Najis mughallazah ialah anjing, babi dan kotorannya, serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-dua haiwan ini. Contohnya, okey, najis mughallazah ni ialah anjing dan babi. 2 ni. Dan apa sahaja yang berkaitan dengan anjing dan babi. Air kencing dia, air liur dia, darah dia, semuanya dikira najis mughallazah. Dalam diri ataupun dalam setiap binatang tu, apa benda yang dikeluarkan daripada anjing, daripada babi adalah najis mughallazah. Ustaz, anjing tu tak hidup. Dia dah buat barbecue. Dia dah buat steak anjing. Dia najis mughallazah. Ustaz, daging babi tu dah dimasak jadi nasi goreng babi. Dia najis mughallazah. Ingat, sebab dia asalnya daripada babi dan anjing. Apa sahaja yang keluar dari babi dan anjing dan binatang itu sendiri adalah najis mughallazah. Senang kan? Mudah kan? Kita ada 3 tadi jenis najis. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah maksudnya air kencing lelaki, air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang minum hanya susu ibu. Tu najis mukhaffafah. Najis mutawassithah. Mutawassithah adalah semua jenis najis kecuali 2 jenis najis, iaitu najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Apa maksud najis mughallazah? Najis mughallazah ialah anjing dan babi dan segala apa kotorannya atau apa sahaja yang berasal dari binatang ini. Ustaz, saya bawa beg saya beg kulit babi. Najis mughallazah. Okey? Boleh faham semua? Baik.
Ustaz harap kamu boleh faham benda ni sebab ini akan kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu seharian. Bila kamu tahu jenis najis, kamu akan tahu cara cuci najis. Baik, kita lihat di sini. Muka surat seterusnya 116. Cara membersihkan najis tadi. Okey, kita ada najis paling ringan, kita ada najis biasa, najis paling berat. Najis paling ringan, najis mukhaffafah, najis biasa, najis mutawassithah, najis yang tinggi yang paling berat iaitu najis mughallazah. Baik, najis mukhaffafah dahulu. Air kencing lelaki, kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Macam mana cara nak bersihkan? Betul tak? Bila kita tengok najis, mesti kita nak bersihkan. So, apa kita nak bersihkan? Supaya kita boleh solat. Ingat tadi apa maksud najis? Najis itu kotoran yang menghalang daripada sahnya solat. Okey. Untuk menyucikan najis mukhaffafah, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Contohnya, ustaz punya baju kena najis mukhaffafah, air kencing, kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Oh, terkena dekat sini. Apa lagi ustaz buat? Ustaz ambil lah air botol biasa, air mutlak, bukan air kopi, air mutlak. Air mutlak ustaz ambil, ustaz renjis, ustaz sapu-sapu renjis, dia sudah dikira bersih. Selagi ustaz tak renjiskan, tak bersihkan, ustaz tak boleh pakai baju ini untuk pergi solat. Okey, selesai. Sebab apa dia cara bersihnya senang? Sebab dia najis paling ringan. Okey? Najis mukhaffafah, najis paling ringan. Seterusnya, kita pergi kepada najis biasa, najis mutawassithah. Mutawassithah macam mana nak hilangkan? Baik, pertama, hilangkan dulu najis yang terkena pada badan, pada pakaian atau tempat. Okey ustaz, kenapa 3 ni? Ingat, kita solat, bila kita solat, kita ada 3 benda ni. Kita ada badan kita ada pakaian yang kita pakai, dan kita ada tempat yang kita nak sujud. Jadi kalau tempat tu pun, baju kita cek, tak ada najis. Badan kita cek, tengok dekat kaki, tak ada najis. Tempat pula, tengok-tengok dekat sejadah, ada najis. Tak sahlah tempat yang macam mana kita nak solat, betul tak? Baik, kita kena pastikan 3 tempat ni baru hilang atau bersih daripada najis, barulah kita solat. Hilangkan dulu najisnya. Kalau ada tahi stay out je ni, tengah-tengah jalan, tiba-tiba, burung kat sini, najis. Badan kamu bersih, pakaian kamu kena najis. Bersihkan, hilangkan, ambil tisu, hilangkan dulu najis tahi tadi. Kemudian basuh dengan air mutlak. Air mutlak, air biasa, sehingga kesan najis tu hilang. Sama ada bau dia hilang. Tahi ada bau kan? Air kencing ada bau kan? Darah ada bau kan? Bau hilang. Warna hilang. Tahi burung, warna apa? Warna putih. Hilang warna putih tu. Dan rasanya hilang. Rasa ni selalunya kita tak adalah kot kita nak dah tengok warna putih tu hilang, baunya hilang, kita siap-siap rasa ke? Tak. Menurut para ulama, antara 2 daripada 3 ini hilang, sudah dikira hilang. Okey, najis. Rasa-rasa lah. Kalau kamu rasa was-was, rasa. Maksudnya kalau dah bersih, warna tu dah hilang, bau dah hilang, insya-Allah rasa pun hilang. Baik, ingat. Begitu juga dengan darah. Kamu kok ni ada yang mana-mana ada dah besar-besar dah ada jerawat kali nak. Gosok pun jerawatnya pecah, keluar pula darah. Darahnya dia salat pula ataupun sapu pula guna baju. Tengok baju ada warna merah. Okey. Badan ada najis, baju pun ada najis. Basuh sehingga darah tu hilang, bau darah tu hilang. Sama juga dengan baju tadi. Boleh faham? Okey. Ustaz, yang nombor 1 tu kenapa dia sebut hilangkan najis? Selalu kan kita basuh terus. Yelah, kalau tahi takkan kamu nak basuh, ada tahi seketul kat sini, kamu nak ambil air basuh gosok-gosok, lagi kotor lah. Betul tak? Jadi ambil dulu najis tu, hilangkan, baru basuh.
Kan? Boleh faham? Okey. Itu najis mutawassithah. Macam kamu basuh najis biasalah. Kamu basuh kencing kamu, kamu basuh berak kamu. Ingat. Kalau kamu kencing, selalunya pada pelajar lelaki, kamu kencing selalunya, air kencing kamu tidak habis keluar. Ingat ni. Bila kamu sudah kencing, kamu kena berdehem. Macam tu. Supaya air kencing baki itu keluar. Ingat, bila kamu kencing tak habis, kamu terus zip. Bila kamu duduk, air kencing itu akan terkeluar sedikit. Kena pada kamu punya seluar dalam ataupun seluar pendek kamu atau boxer kamu. Ingat, benda ni akan menyebabkan solat kamu tak sah. Selalu kalau kamu balik, buka tengok, bau hancing. Sebab kencing kamu tidak habis. Boleh faham? Jangan kencing berdiri. Kencing duduk, selalunya kencing duduk, dia akan tekan pada pundi kencing kamu dan kamu akan kencing dengan habis. Dia tak akan ada tersimpan sedikit dekat dalam pundi kencing kamu. Boleh faham? Baik. Seterusnya kita pergi kepada cara menyuci najis mughalazah. Najis mughalazah ni apa? Ingat tadi, najis paling tinggi, iaitu najis daripada anjing, daripada babi dan apa sahaja kotoran serta produk-produk apa sahaja yang dia dapat daripada hasil binatang ini. Dua ini sahaja. Najis mughalazah. Pertama, ada tahi. Contoh, kasut kamu terpijak tahi anjing. Macam mana kamu tahu tahi anjing? Ustaz, tahi semua bentuk sama. Saya tahu tahi anjing sebab anjing tu bau begak saya nampak, kemudian saya tak perasan saya terpijak. Saya yakin tu tahi anjing. Maka, pertama sekali, hilangkan najis yang terkena pada badan, pada pakaian atau pada tempat. Sama macam tadi, kalau ada kasut, hilangkan dulu pada kasut kamu tu. Ambil kasut tu, dekat tapak kaki dia, tapak kasut tu ada najis tahi anjing. Basuh, hilangkan dulu najis tu. Buang kat longkang, dah hilang. Dah confirm hilang najis tu, tengok clean kan. Bersih je tapak kasut kamu tu. Kemudian, ambil basuhan air tanah 1 kali. Maksud, air itu kamu campurkan dengan tanah. Basuh pada tapak tu 1 gayung. 1 cebok ni, 1 gayung basuh. Okey, sekali. Tu air yang campur air tanah. Kemudian 6 kali lagi kamu basuh dengan air biasa. Ambil 1 cebok air kosong, air biasa, air pilih kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hingga hilang bau, hilang warna tadi dan hilang rasa. Ingat tadi Ustaz sebut, kalau bau hilang, warna hilang, insya-Allah rasa pun hilang. Baik. Kamu basuh, Ustaz, bila dah basuh 6 kali tiba-tiba ada bau lagi. Basuh lagi sehinggalah air dia kesan tempat najis tadi hilang bau. Barulah boleh pakai balik kasut. Tapi Ustaz, kasut tu saya tak bawa semayang. Ya, tapi kita nak mengelakkan daripada terkena ke tempat lain. Kita ni berjalan. Kamu tahu kasut kamu kena tahi anjing tadi kan? Betul? Berjalan, kamu rasa bergesek-gesek dengan pasir apa semua, agak-agak pasir tu ada tak yang akan terpercik ataupun terkena pada seluar kamu? Tak mustahil kan? Betul tak? Jadi kita nak elakkan daripada benda ini berlaku. Kita kena sentiasa berhati-hati apabila kita kena najis yang berat ni, najis mughalazah. Okey? Proses membersihkan najis mughalazah dinamakan dengan sertu. Ni, proses ini namanya sertu. Okey? Baik. Setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini untuk tajuk najis. Kita dah belajar apa maksud najis. Kita dah belajar apa kategori najis. Ada 3 kategori. Mukhaffafah, mutawassithah dan mughalazah. Dan kita sudah belajar macam mana cara kita nak bersihkan 3 jenis najis ini. Baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan.
bersama dengan Ustaz, insyaAllah. Semoga hari kita diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.